Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Jatuh Sibyan surat 3 bagi 2 daripada bawah. Keempatnya, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya, kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini. Pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Bermula maknanya iaitu tiada menyamai ia akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya oleh segala zat yang baharu dan segala sifat mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Lawannya, mumasalatuhu lil hawadis. Artinya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru ini, iaitu mustahil. Dalilnya, firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Artinya, tiada sesuatu itu menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat yang keempat, ya, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Keempat di sini, 4 ikut susunan ulama. Ulama susun 1, 2, 3 sampai 13 sifat yang wajib diketahui oleh mukallaf secara tafsil. Mengikut qaul Imam Abu Hasan Asy'ari. Disebut juga Isy'ariyah. Isy'ariyah. 13 tu wajib diketahui secara tafsil. Nama sifat, erti dia, makna dia, lawan dia dan dalil dia. Ada 5 benda tu. Jadi yang dikatakan makna kata yang keempat tu ikut susunan ulama. Dia sebut kata 13, ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 13. Wajib diketahui dengan tafsir. Mengikut qaul Imam Abu Hasan Asy'ari. Mengikut qaul Imam Mansur Maturidi, dia tambah 7 lagi. Dia kata wajib tahu 20 sifat. Atau 5 sifat 20 tu. Iaitu yang tambahan tu sifat ma'nawiyah. Jadi mengikut qaul Mansur Maturidi, wajib diketahui sifat ma'nawiyah secara tafsir juga. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari kata yang 7 tu tak wajib diketahui dengan tafsir, tapi wajib diiktikadkan dengan jalan ijmal. Itu saja khilaf dia. Jadi mukhalafatu ta'ala lil hawadis ini, dia termasuk dalam sifat salbiyah. Jadi kita kena jelas. Jelas elok biar kita faham nafsiyah tu apa. Salbiyah tu apa. Ma'ani tu apa. Dan juga maknawiyah. Bila kita faham jelas, dia senang. Senang kita faham. Tentang makna kata sifat Allah Ta'ala ni. Baik. Yang pertama nafsiyah. Yang ni wujud. Saya ulang balik bagi kita jelas. Wujud ni berasal kataan yang dikatakan sifat nafsiyah. Nafsiyah ni berasal kataan nafsun.
Nun fasin. Nafsun. Ada dia tu sifat tambah ya ta. Ta mafutah. Jadi jadinya nafsiyah. Nafsun. Maka tambah ya ta. Jadi nafsiyah. Dia tunjuk orang tulis kat whiteboard tu. Bagi nampak jelas. Misalnya nafsun. Nafsun ni mana diri? Bahasa kita diri. Tapi bahasa ilmu tauhid, nafsu ni dipanggil zat. Zat tu diri. Diri tu nafsun. Maka sifat makna kata nafsiyah ni, dia bangsa diri. Bangsa diri. Bangsa zat. Dia sebut wujud. Nafsiyah satu je, wujud. Ada. Ada apa? Ada tu dibangsa kepada diri. Pak Mat ada ke? Kita panggil kan. Assalamualaikum. Salam. Pak Mat ada ke? Ada. Ada apa? Diri. Diri Pak Mat tu ada. Bila kita sebut kata adanya Allah. Ada tu sifat nafsiyah. Ada diri Tuhan tu ada. Zat Tuhan tu ada. Tanya pula zat tu apa? Kita nisbahkan kepada makhluk baju. Baju kan? Baju. Baju ni ada zat, ada sifat. Zat tu, baju tu lah. Kain tu baju. Baju tu zat. Sifat dia putih. Boleh beza tak putih dengan baju? Yang kita pegang ni baju. Kan kita pegang putih. Pegang baju. Baju. Tapi yang nampak putih. Baju tak nampak. Tengok mana ada baju. Yang kita nampak putih. Besok di akhirat besok, wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Kita boleh tengok Tuhan. Yang kita tengok sifat Tuhan. Macam kita tengok tangan, kaki, kepala, kalau manusia lah makhluk. Jadi oleh kerana nafsiyah ni, wujud ni dibangsakan kepada diri, maka dipanggil dia sifat nafsiyah. Boleh faham tak? Baik. Bila kita sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dua benda kita kena faham. Allah tu apa? Zat. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah tu zat, satu, dan dia ada sifat. Dia sebut zat. Zat ni wujud lah nak. Pada wujud ni dibangsakan kepada zat. Sifat. Apa sifat? Maksud sifat ni sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat yang bangsa ada pada diri Tuhan. Sifat wujud dia. Sifat yang masa ada ni, sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Kudrat. Iradat. Ilmu. Hayat. Sama. Basar. Kalam. Ada 7 no? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau orang tanya sifat, ni dah sifat. Yang bangsa ada. Diri pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, macam mana yang dikatakan zat dan sifat Allah ni? Di sinilah peranan yang dikatakan sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Pertama, khidam. Khidam tak ada permulaan kan? Dikatakan zat Allah tu, wujud Allah, zat Allah, qadim. Bersifat khidam, zat Allah tu bersifat khidam. Tak ada permulaan. Zat Allah tak ada permulaan. Wujudnya Allah tu tak ada permulaan. Begitu juga sifat Tuhan.
Kudrat Tuhan tak ada permulaan. Iradat Tuhan tak ada permulaan. Ilmu Tuhan tak ada permulaan. Hidam Tuhan, hayat Tuhan tak ada permulaan. Sama, basar, kalam. Maka dikatakanlah semua sifat-sifat Allah ni qadim. Tak ada permulaan. Zatnya qadim, sifatnya pun qadim. Kudrat qadim, iradat qadim, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, semuanya qadim. Boleh faham? Boleh tak? Tak faham lagi tanya. Lepas tu kita dah bicara. Lepas khidam kita kata baqa. Kan? Sifat salbiah lagi. Salbiah ni dia bukan sifat yang tak ada. Dia cuma satu perkhabaran. Khabar atau lafaz perkataan yang menafikan perkara yang tak layak bagi zat dan sifat Tuhan. Apa yang tak layak? Ada permulaan. Ada permulaan tu tak layak bagi Allah. Maka dikatakanlah bahawa zat Allah Ta'ala qadim, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadim. Dia satu perkataan yang dikatakan oleh ulama sifat nafi. Menafikan barang yang tak layak bagi zat dan sifat Tuhan. Kita bicara pula tentang baqa. Baqa artinya kekal. Lawannya baharu. Lawannya makna binasa. Binasa atau ada kesudahan bagi zat Allah dan sifat-sifat dia ni tak layak. Maka lafaz yang menafikan tu namanya baqa. Lafaz perkataan yang menafikan. Lepas tu kita tengok lagi kitab yang agak ni sikit. Dia kata bahawasanya qidam itu ibarat daripada menafikan ada permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Dia cuma lafaz perkataan. Macam saya katalah, baju saya baru. Baru tu apa? Baru tu satu perkataan yang menunjukkan zat baju baru, sifat dia pun baru. Dia kecuali putih, nampak. Hitam, nampak. Tapi yang dikatakan perkataan yang menunjukkan salbiah ni, dia cuma perkataan yang menunjukkan tentang penafian terhadap makna kata benda yang tak layak, sifat yang tak layak bagi zat dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Hal ini kita mengatuk mukhalafah. Bila kita nampak lebih kurang tu, kita baca apa jadi mudah. Ya, insyaAllah. Baik, kita tengok apa makna mukhalafah. Mukhalafah ni penting. Pasal di antara ayat-ayat Quran yang awal turun, ayat-ayat tu berkaitan dengan akidah yang turun kebanyakannya di Mekah. Kebanyakan ayat-ayat tu menafikan yang Allah Ta'ala tu serupa dengan makhluk. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Kata oleh Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah, Tuhan yang esa. Allahu samad. Allah tu sebagai samad. Samad ni mana tumpuan segala makhluk dia. Lepas itu Tuhan kata apa? Lam yalid wa lam yulad. Ini menafikan tolak akidah Kristian. Orang Kristian kata Tuhan ni beranak dan diperanakkan. Apa Tuhan diperanakkan? Tuhan Yesus. Yesus tu diperanakkan. Yesus pun dimaku sebagai Tuhan. Anak Tuhan. Kan? Beranak dan diperanakkan. Siapa beranak dia? Maryam. Maryam pun diperanakkan. Pelik. Maka Allah nafi. Allah ni lam yalid wa lam yulad. Tak beranak, tak diperanakkan. Beranak pinak ni makhluk. Tuhan nak bagi tahu yang Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Mukhalafah. Allah tegaskan lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sebanding dengan Allah Ta'ala.
Jadi kalau kita nak pegang jadi payah, kita nak ingat ayat ni, ingat ayat ni, maka ulama buat satu kaedah yang mudah kita faham. Letak perkataan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita yakin Allah Ta'ala tak serupa dengan baharu. Apa saja yang ada pada baharu, tak boleh kita letakkan, iktikadkan ada pada Allah. Apa yang ada pada Allah, tak boleh kita samakan dengan ada pula pada makhluk. Tak boleh. Apa saja yang ada pada makhluk, tak ada pada Allah. Apa yang ada pada Allah, tak ada pada makhluk. Kalau kita samakan Allah dengan makhluk, itulah syirik. Itulah syirik yang membawa kepada kekufuran. Yang baru ni saya tengok dalam video, seorang doktor lah. Cuba tuan-tuan fikir. Dia suruh kita fikir. Yang fikir apa pula ni? Makhluk umpama binatang. Binatang pun berjisim. Tuhan pun manusia pun berjisim. Malaikat pun berjisim. Takkan Tuhan tak berjisim? Dia kata ya, mampu lah. Kita buka kitab Sayrus Salikin. Terjemahan daripada Lubab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Bila bicara bab akidah ni, Imam Ghazali tak satu sifat khusus. Dia panggil sifat tanzih. Dia tak kata sifat mukhalafah. Dia tarik mukhalafah keluar daripada salbiah. Dia wujud satu sifat baru. Satu sifat yang tunggal. Namanya sifat tanzih. Tanzih ni yang kita sebut subhanallah. Itu kataan tanzih. Menyucikan Allah Ta'ala. Tanzih di mana terlepas Allah Ta'ala ni daripada sifat-sifat yang tak layak bagi diri dia. Nah, abadnya di antara manusia ni yang boleh membawa kufur, syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Dia buat satu sifat khusus namanya sifat tanzih. Imam Ghazali. Nak katanya penting sangat ni. Lalu kita bila sebut bab akidah, kita cerita pasal menduakan Allah. Tapi bagi Imam Ghazali yang sangat mencabar akidah ni, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama susun ni mudah kita faham. Cukup mudah kita faham. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang diikuti oleh majoriti umat Islam dunia. Mereka bila baru ni mai tahun berapa puluhan, tahun 20-an, tahun 20-an, mai pahaman Wahabi. Yang telah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Saya dengar di Madinah, saya pergi umrah dulu. Seorang daripada guru, ustaz yang baca kitab di Madinah tu, dia kata apa? Yadullah fawqa aydihim. Tangan Tuhan ni di atas tangan mereka. Tuhan sendiri sebut dia ada tangan. Siapa kata Tuhan tak ada tangan, kufur. Dia kapiakkan kita balik orang. Syekh, Ar-Rahmanu ala arsistawa. Tuhan sendiri habak kat dia. Dia habak kat kita. Dia habak mai kat kita. Dia duduk atas aras. Lepas tu kita nafi. Kata Tuhan tak duduk atas aras. Tuhan tak bertempat. Kufur ni kafir kata. Sebab tolak ayat Quran. Bukan tolak ayat Quran. Cara faham kita macam mana. Macam saya kecil-kecil dulu. Pak saya serah saya mengaji Quran. Pak Haji. Pak Haji. Saya serahkan anak saya ni Pak Haji. Sidik ni kat Pak Haji. Pak Haji dia buat rotan lagi. Nak rotan ke, nak apa ke, ikut suka Pak Haji lah. Pak Haji kata apa? Sidik. Sidik, mai tangan hang kat aku. Untuk aku bimbing. Apa artinya? Takkan kita pergi ke dapur, ambil golok, botol tangan kita, bagi kat tubuh kita. Tu ayat lapas kinayah. Sebab tu para ulama salafus salih, bila ayat yang confuse ni macam ni, yang mutasyabihat macam ni, mereka serah pada Allah. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Tuhan Rahman bersemayam atas arsy. Tentulah aku percaya. Tapi aku pun tak tahu. Serah pada Tuhan. Macam mana kata semayam-semayam ni, serah pada Allah Ta'ala.
Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Wallahu alam, serah pada Tuhan. Aku percaya ayat Quran, tapi aku tak tahu. Makna ni Tuhan saja yang tahu. Ini salafus salih dipanggil ulama-ulama salaf terdahulu. Mai zaman kemudian, Imam Abu Hasan Asy'ari, Islam dah berkembang. Kalau biar ayat tu begitu, jadi orang macam-macam fikir tangan Tuhan ni ada berapa? Jari dia berapa? Takut manusia ni boleh membawa, mentakwilkan ikut perkataan mereka. Maka ulama takwilkan ayat yadullah fawqa aydihim ni, tangan tu mana kuasa yang layak dengan Allah Ta'ala, kuasa Allah di atas kuasa mereka. Ayat tu clear. Dia sebut kuasa Allah. Macam kita kata apa? Dua calon telah bertanding untuk merebut satu kerusi. Kerusi apa? Kerusi bandar baru. Berapa rebut kerusi? Pergi kedai beli kerusi satu dah lah. Teruk-teruk duduk bertanding belah raya. Apa kan dah? Pergi beli kerusi satu. Tak letak di rumah. Duduk, kerusi berbual. Kerusi itu makna kuasa. Itu ulama takwil. Jadi ulama ni memang ulama khalaf. Ulama kemudian mentakwil ayat tersyabihat. Banyak ya Quran yang kita tak faham. Alif Lam Mim. Apa dia? Tak apa pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kan? Cuba tuan-tuan fikir. Dia kata begitu. Wujuh yawma izin nazirah. Ila rabbiha nazirah. Muka mereka hari itu berseri-seri ahli syurga. Memandang akan Tuhan mereka itu. Tuhan sebut tuan-tuan. Kita ni akan tengok Tuhan. Ni mata kita ni arah. Tengok bukan arah. Arah sana, arah sini, arah sana, arah sini. Kan? Pandangan kita terarah. Ini menunjukkan Tuhan ada arah. Kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan sebut kita boleh melihat dia. Macam mana melihat kita jangan tanya. Nabi Muhammad pergi Mi'raj. Baginda berada di Hadratul Qudsi. Di situ dia cerita dia melihat Allah. Tapi dia tak tahu nak cerita. Dia cuma sebut dia melihat Allah. Macam mana melihat? Wallahu a'lam. Wa kallamallahu Musa taklima. Melihatlah akan Musa akan Tuhan. Berkata-katalah Nabi Musa dengan Tuhannya. Dengan sungguh-sungguh berkata-kata. Macam mana dia mendengar kalam Allah. Dia sendiri pun tak tahu cerita. Yang adanya bila Nabi Musa keluar dari bukit Tursina tu, dia ambil jari dia sumbat telinga. Tak sedap langsung dengar suara manusia ni. Bila dia mendengar kalam Allah. Macam mana dia pun tak tahu. Kita nak ukur. Kalau kita tengok dengan mata, tentu tengok dengan mata. Mata kita terarah. Ini menunjukkan Tuhan ada arah. Berpihak. Bila berpihak ni, kita lah berpihak. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tuhan mana boleh serupa dengan kita? Jangan tanya. Rasulullah kata seorang laki-laki akan melayan 70 bidadari di syurga. Fikir macam mana? Badan kita besar mana? Isteri 4 pun tak larat nak jaga. Nak jaga 70 isteri di syurga. Benda tak terfikir. Serah kat Tuhan tu dah lah. Itu cerita senang. Lepas tu Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi zatillah. Fatahliku. Tafakurlah tentang kejadian-kejadian ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan fikir tentang zat Allah. Hang fikir juga. Fatahliku, kamu binasa. Jadi kita kenal Tuhan setakat yang Tuhan bagi tahu. Araftu Rabbi bi Rabbi. Kenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Antara yang kita faham, zat dan sifat Allah mukhalafah. Bersalahan bagi segala yang baharu. Zat Tuhan tak tahu. Yang kita tahu zat baharu. Zat baharu ni apa? Kalau yang jenis ketul-ketul itu kita panggil jirim. Yang ketul-ketul itu macam besi, batu,
bulan, bintang. Ini semua dipanggil jirim. Ada yang dipanggil jisim. Macam kita ni jisim. Ada kepala, ada leher, ada tangan, ada kaki. Ini semua jisim. Kalau kita mengaji sains, dia lain pula. Jirim dan jisim tu lain pula. Diguna istilah tauhid yang dikatakan berjirim tu, yang ketul-ketul ya, ketul batu, ketul apa semua tu. Jisim macam kita. Kepala ni jisim. Badan ni jisim. Tangan, kaki semua jisim. Tangan kita berjisim. Apa makna jisim? Ada kulit, ada tulang, ada daging. Kan? Dia tiap satu ni dia bercantum antara satu sama lain. Ada darah, ada bulu, kan? Ada urat. Ini dipanggil jisim. Tuhan tidak berjisim. Tak serupa dengan makhluk. Kan? Gitu. Baik. Kata musannif yang keempatnya mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah ni bersalahan, tak serupa Allah Taala ni lil hawadis bagi segala yang baharu. Baharu pun dia. Makhluk pun dia. Dalam Quran dia panggil syai'. Sesuatu. Sesuatu pun dia. Ataupun jamak dia asya'. Asya' pun dia. Makhluk tu lah. Kenapa dipanggil baharu? Baharu ni dulu tak ada. Lah baru ada. Ada permulaan bagi baharu. Allah Ta'ala tak ada permulaan. Maka Allah tu qadim. Dipanggil makhluk. Makhluk ni asal kataan khalaqa. Khalaqa yakhluqu khalqan. Makhluqan. Kita ni makhluk. Makhluk ni artinya kena jadi. Allah tu khaliqun. Khaliq. Allah tu menjadikan. Kita ni kena jadi. Oleh kerana kita ni kena jadi, dipanggil makhluk. Ada juga sebut mungkin. Benda tu juga mungkin. Pada alam waktu imkan. Waktu tu mungkin kita ada, mungkin kita tak ada. Dia panggil mungkin. Atau mungkinan. Pun dia jugalah. Bila sebut mungkin, mungkin ni ada 4. Pertama, mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin yang ada, dulu tak ada. Sekarang ada, dulu tak ada. Sekarang baru ada. Daripada tak ada, dia ada. Itu mungkin. Ada mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin tak ada. Dulu ada. Kita lama tak balik kampung, pergi rumah Pak Mat. Assalamualaikum. Salam. Pak Mat ada. Pak Mat tak ada lama dah. Dulu ada. Lah tak ada. Itu mungkin ma'dum ba'dal wujud. Satu lagi, mungkin sayujad. Mungkin yang akan ada. Kita berkahwin. Kita tak tahu. Nak dapat anak ke tak dapat anak. Kita pun tak tahu. Tapi dalam ilmu Allah, hang ada anak. Anak hang tu mungkin sayujad. Yang akan ada. Satu lagi, mungkin ilmu Allah annahu lam yujad. Mungkin. Tapi dalam ilmu Allah, tak ada. Dalam pengetahuan Allah Ta'ala, kita kahwin, tak ada anak. Sampai mati, tak ada anak. Itu bagi mungkin ilmu Allah annahu lam yujad. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi dalam ilmu Allah, takkan ada. Macam iman Abu Lahab, iman Abu Jahal. Masa dia hidup, mana kita tak tahu dia beriman tak beriman. Tapi dalam ilmu Allah, dia pun dikapir al-mampu. Tak ada iman bagi mereka itu. Dipanggil. Mungkin ilmu Allah annahu lam yujad. Ada kadang-kadang disebut alam. Dia juga. Kenapa ulama sebut alam? Alam ni alamat. Makhluk ni sebagai alamat, tanda wujudnya Allah dan tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, maka dipanggil alam. Itu istilah-istilah yang dipakai oleh ulama usuluddin. Ada sebab-sebab dia namakan begitu.
Baik, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, apa makna artinya? Artinya ni kalih bahasa, terjemahan bahasa Arab. Bahasa Arab mukhalafah. Artinya dalam bahasa, dipanggil kalih bahasa. Dalam bahasa Melayu kita, bersalahan. Allah Ta'ala bagi segala yang baru ini, itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan, tak serupa. Allah tu tak serupa dengan makhluk ni, tak serupa. Wajib kita iktikadkan, kita yakin yang Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk ni, satu apa pun tak serupa. Seorang pendayung sampan. Dayung sampan sungai, dia nampak ada orang panggil dia. Dia pun pergi ambil. Rupanya yang panggil itu raja. Raja sesat dalam hutan. Dia pergi memburu, tersesat. Nak keluar jalan tak jumpa. Rodong, jumpa sungai. Dia tengok ada orang tu dayung sampan. Dia pun panggil. Saya raja negeri ni. Baik tuanku. Boleh letak beta sebelah jalan tu? Boleh. Berang sungai ni boleh. Dayunglah sampan. Tengah dayung, raja bercakap. Tuhan satu, aku pun satu. Pun. Tuhan satu, aku pun satu. Berik oh. Berik. Dia berik sampai dia. Hang jangan mengaut. Tarik balik cakapnya. Tak tarik aku, karam sampai ni. Ingat aku dah. Raja kata apa salah aku cakap? Dia kata, Tuhan esa. Bukan satu. Tuhan tak ada permulaan. Hang ada permulaan. Tuhan tak ada mak-pak. Hang ada mak-pak. Dia ceramah dekat apa? Dekat raja. Nak abak kataan pun tu tak layak diguna bagi Allah Ta'ala. Apa makna beza satu dengan esa? Satu ni boleh belah dua. Ya, kita ambil apple belah dua. 1/2, 1/2. Boleh pecah tak? Boleh cantum tak? Ambil sebelah, campur sebelah, 1/2, campur 1/2, 2/2. Satu boleh. Allah Ta'ala lah. Kalau kita baca wahadah ni, kita jumpa kam mutasil, kam munfasil. Bercantum, tidak boleh bercantum dan tidak boleh berpisah. Allah sa. Lepas tu ulama dulu guna kataan sa. Dia tak apa nak sonok guna kataan satu. Sebab satu ni boleh pergi 1/2 campur 1/2. Dia boleh berpisah, dia boleh bercantum. Tangan kita potong, dia pergi ke lain. Allah Ta'ala mana boleh berpisah. Jadi makna kata erti yang kata bersalahan tu artinya bersalahan Allah Ta'ala tu bagi segala makhluk ni tak serupa. Tak boleh menyamakan apa sudut pun, satu sudut pun tak boleh. Lepas tu bila ada ayat-ayat mutasyabihat, sama ada kita serah pada Allah atau mengikut takwilan ulama yang mentakwil. Tak boleh takwil ikut suka, ikut takwil para ulama. Gitu. Dan kata musannif, bersalahan apa? Pada zatnya, pada diri dia. Bersalahan dengan makhluk. Zat Allah kita tak tahu. Zat makhluk kita tahu. Dia sebut zat makhluk berjirim. Allah Ta'ala bukan jirim. Zat makhluk jisim. Allah Ta'ala bukan jisim. Zat makhluk jauhar. Apa makna jauhar? Tak boleh pecah. Macam angin nak pecah tak boleh. Tak boleh pecah. Zat Allah Ta'ala bukan jauhar. Kalau halus lagi, mungkin orang boleh pecah kan. Bisa sampai oksigen lah, hidrogen lah. Kalau ada halus lagi, dia panggil jauhar perik pun bukan. Jangan jadi Siti Kazim. Puas aku mencari Tuhan, tak berjumpa. Hampir cari mana? Sehinggalah
Kawan saya bagi tahu kat saya, Tuhan dijadikan daripada gelombang. Oh, lagi sesat. Lagi sesat. Bukan. Jauhar Furid bukan. Cecair bukan. Bukan apa pun bukan. Yang sebut saja semua ni makhluk. Allah Ta'ala, zat dia tak serupa makhluk. Macam mana? Wallahu alam. Mustahil baharu ini mengetahui hakikat yang qadim. Hanya qadim saja yang tahu hakikat qadim. Tuhan saja tahu diri dia. Kita cuma tahu setakat Allah bagi tahu. Waktu ya. Ya, mana hang tahu Tuhan berkuasa? Tuhan bagi tahu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Macam mana hang tahu Tuhan tu mendengar? Inna was-sami'ul alim. Sami'. Kita tahu Allah bagi tahu. Tuhan juga bagi tahu yang Allah Ta'ala tu mendengar. Macam mana mendengar? Wallahu a'lam. Tak serupa dengan makhluk. Waktu ya. Yang duk fikir tu. Fikir lama-lama jadi gila. Kita cuma setakat tahu Tuhan mendengar. Berkuasa, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Hakikat dia, wallahu a'lam. Berkesudahan oleh orang yang mengetahui dengan kata tak tahu. Itulah tahu. Kata Abu Bakar. Berkesudahan oleh orang yang mengetahui. Kita mengaji sifat 20 kita tahulah Allah Ta'ala boleh beza dengan makhluk ni. Sudah dia kata apa? Aku tak tahu. Wallahu a'lam. Dia tahu Tuhan tu berkuasa. Macam mana hakikat kuasa Allah? Wallahu a'lam. Tuhan tu hidup. Macam mana hakikat hidup dia? Wallahu a'lam. Tak tahu. Kita tahu Tuhan hidup ya. Takat yang Tuhan bagi tahu. Itu dia. Jadi, makna kata, zat Allah tak sama zat makhluk. Itu makna mukhalafah. Dan segala sifatnya. Sifat Allah Ta'ala, segala sifatnya. Semua sifat-sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Kudrat Allah tak sama kudrat makhluk. Iradat Allah tak sama iradat makhluk. Ilmu Allah tak sama ilmu makhluk. Hayat, hidup Allah tak sama hidup makhluk. Sama basar kalam tak sama dengan sama basar kalam makhluk. Sebut siapa? Tuhan berkuasa, saya pun berkuasa. Kuasa hang tak sama kuasa Tuhan. Sebut mendengar, Allah mendengar, kita mendengar. Mendengar kita tak sama dengan mendengar Allah Ta'ala. Mendengar kita kena ada suara. Suara ni pula kalau pelan sangat tak dengar. Deras sangat pun tak dengar. Tapi buka TV tu habis-habis volume. Apa dia kata pun tak tahu biji buah. Ya. Mata kita. Kalau cahaya kecil lah, pun tak nampak orang. Pasal terlampau malam. Terlampau terang, tak nampak orang. Bawa motor jatuh parit. Awak mat itu parit mat. Gelap pula. Bukan gelap ustaz, terlampau terang. Lori selisih dengan dia, penek lampu terang. Buat light. Dia tak nampak jalan, terjun parit. Lampu terang pun tak nampak. Kita ni korek. Allah Ta'ala ni terang, gelap. Batu yang, semut yang hitam. Atas batu hitam. Malam kelam hitam. Tuhan tahu di mana dia tu. Kan? Ya? Sifat Allah Ta'ala tu tak sama sifat makhluk. Dan segala perbuatan Allah tak sama perbuatan makhluk. Perbuatan Allah, perbuatan yang memberi bekal. Perbuatan kita tak sama perbuatan makhluk. Apa yang Tuhan buat, kita tak boleh buat. Buatlah satu yang Tuhan buat lah. Buat apa? Buatlah rumput selai kalau boleh. Buat rumput. Rumput plastik tak apa. Betul-betul rumput. Rumput plastik bagi lembu pun tak mau makan. Lembu kata ni, ini tipu je rumput. Tuhan buat apa padi? Buatlah padi biji. Buat beras. Kelang beras ada. Kelang buat beras tak ada.
Pergi cari satu dunia, kelang buat beras mana lah. Pakat saintis. Satu dunia buat beras biji kalau boleh. Tak boleh. Buat lah tengok kalau boleh. Nyamuk sekok, nyamuk. Nyamuk akan lalat. Tak boleh. Memang tak boleh. Itu dia. Yang kata mukhalafah tu. Apa yang Tuhan buat, kita tak boleh buat. Perbuatan kita tak boleh menyamai perbuatan Tuhan. Jadi fahamnya, dia punya perkara tiga tu. Yang kata tak serupa Tuhan dengan makhluk pada zat dia. Zat Allah Ta'ala tak serupa zat makhluk, berjirim, berjisim dan sebagainya. Sifat Allah tak sama sifat makhluk. Sifat makhluk pun tak sama sifat Allah. Perbuatan Allah tak sama perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk tak menyamai perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia punya ibu dia. Itu dia. Bermula maknanya. Tadi terjemahan saja. Ini makna. Makna dia nak hurai bagi jelas. Apa yang dikatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maknanya iaitu tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala. Dan segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Dan segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala. Oleh segala zat baharu dan segala sifat baharu mereka itu dan segala perbuatan mereka itu baharu. Artinya tak menyamai, tak serupa zat Allah, tak serupa zat makhluk tak serupa zat Allah, sifat Allah tak serupa sifat makhluk tak serupa sifat Allah, perbuatan Allah tak serupa perbuatan makhluk, perbuatan makhluk pun tak serupa dengan perbuatan Allah Ta'ala. Itu artinya, maknanya macam tu. Lepas tu kita hurai lah. Nak cari ayat Quran ke apa. Kan? Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Kata Tok Guru bila bagi salam, wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki, sampai hadis gabuih muka. Depa kata sapu muka tu bid'ah. Sapu muka lepas sembahyang, habis sembahyang dah. Jangan kata sapu muka, anak lompat pun tak apa. Yang tak boleh tu masa tengah sembahyang. Dan lepas sembahyang, habis lah. Dia berkata, Ustaz betul ke sapu muka lepas sembahyang ni bid'ah? Saya kata memang bid'ah sapu muka. Yang tak bid'ah sapu pungkok. Assalamualaikum, gabuih pungkok pula. Tetapi boleh tengok. Assalamualaikum pula. Pergi kedai kopi, tembak pun. Apa salah lepas sembahyang? Hang berdiri, berzikir, berdoa. Apalah buat-buat ni. Boleh. Hari tu pergi Langkawi. Singgah sembahyang subuh kat surau dekatnya pelabuhan Kuala Kedah, Kuala Perlis. Habis tu kita blok. Kawan-kawan main pada Kuala Lumpur ada Selangor. Buat tanggal begitu. Mana dia? Doa tak ada. Doa apa tak ada. Orang mati kabur-kabur balik. Talqin tak ada. Tahlil tak ada. Apa tak ada. Apa tak ada. Ini Wahabi berjaya. Makna kata berjaya menjalankan usaha bagi umat Islam kurang beramal. Ini ada ni. Duk kata bulan Rejab ni bid'ah. Puasa-puasa ni bid'ah. Ikut sebahang lah aku nak puasa boleh apa. Aku punya pasal. Kacau yang dua bid'ah ni bid'ah. Hukum Islam ni dia ada 5 je. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Mana ada bid'ah? Ada mengkaji dalam kitab. Hukumnya bid'ah. Mana ada? Tak ada. Ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Hampa ni ajaran baru, sesat. Dia marah kita mampu. Apalah tak kerti. Jadi fahamnya sifat Allah tak sama sifat makhluk tak sama sifat Allah. Begitulah perbuatan dan zat. Baik. Dalilnya. Dia masalah akidah, dia kena ada dalil.
Kalau tak ada dalil, dipanggil mukhallid. Bertakhlid ni khilaf ulama. Bagian ulama kata, sah akidah dia kalau tak boleh bawa dalil. Nah, tak bawa dalil sah. Ada yang kata tak sah. Khilaf. Tapi muktamad sah. Tetapi dia orang yang asi, berdosa. Kalau dia boleh mengaji, tapi dia tak mau mengaji, hingga tak boleh dirikan dalil, maka dia berdosa. Tapi kalau dia mengaji, tak dapat. Duduk pondok berpuluh tahun. Baharu alam ini pun tak tahu. Dia sebut macam tak punya, dia belajar tapi tak dapat. Tahu macam mana? Taklah berdosa. Tahu tak baharu alam ini? Alam ni baru. Orang tanya kita, macam mana hang tahu alam baru? Dunia baru pun hang tahu. Matahari baru, bulan baru. Hang beranak-beranak mai tak tahu ada orang, mana hang tahu dia baru? Makhluk ni tuan-tuan, dia ada dua lah. Satu dia panggil zat. Satu dipanggil sifat atau arat. Arat dengan zat ni, atau jirim dan jisim ni, dia tak bercerai tanggai. Bila sebut alam ni baru, zat dia baru, sifat dia pun baru. Tak boleh sifat baru berdiri pada zat kadim. Mustahil pada akal. Aku tak tahulah zat dia baru tak, tapi aku tengok sifat dia baru. Celik-celik mata, kita tengok apa? Dunia ni sentiasa berubah. Pagi, petang, siang, malam, panas, gelap, uduk, hujan, panas. Sentiasa berubah. Berubah tu barulah. Mana sifat alam ni baru. Bila sifat alam baru, zat dia mesti baru. Kerana mustahil pada akal sifat baru berdiri pada zat yang qadim. Maka berjaya kita buktikan sifat baru, alam ni baru, zat dia pun baru, maka alam ni baru. Bila baru, tentu ada yang membaharukan dia. Yang kita baru asal tak ada. Bila dia asal tak ada, tentu ada yang mengadakan dia. Siapa mengadakan dia? Allah. Mana hang tahu? Muhammad lah beritahu. Itu dia. Itu cara fikir. Kan? Yang kata ulama kata baharu alam ini, baharu alam ini. Ataupun ada ulama kata makhluk ini. Sebagai dalil adanya Allah. Apa makhluk? Bila sebut makhluk, makhlukun. Tentu ada khalik dia. Bila sebut makhluk, kena jadi. Tiap-tiap kena jadi, mesti ada yang menjadikan dia. Tak boleh. Jadi sendiri. Ada sendiri. Orang main rumah kita tengok gambar lukisan. Cantik. Tergantung kat dinding. Siapa lukis ni ha? Terlukis sendiri. Jangan duduk gila babi. Ada lukisan, mesti ada orang lukis. Aku main bulan lepas tengok tak ada reban ayam ni. Ni ada reban ayam, cantik reban ayam. Siapa buat ni? Siapa pun tak buat. Dia ada sendiri. Dia duduk gila. Bila sebut makhluk, kena jadi. Tiap-tiap kena jadi, wajib ada menjadikan dia. Siapa boleh jadi? Allah lah. Dia lain mana boleh. Cara-cara dia suruh kita fikir cara tu. Kalau buat fiqah tak apa. Buat fiqah, kita ambil wuduk. Kita tak tahu dalil. Mana yang Quran basuh muka? Mana yang Quran basuh tangan siku? Mana yang Quran basuh kaki? Tak tahu. Aku ikut tok guru. Wuduk kita sah. Boleh taklid, buat fiqah boleh. Semayang, mana dalil takbiratul ihram, rokok, sujud. Tok guru habaq betul-betul lah. Sah. Macam jumpa nanti bab fiqah ni bab usuluddin, tok guru bawa main dalil. Tuan Husin bawa dalil. Main bab fiqah, dia tak bawa dalil. Wuduk kita, semayang kita sah. Tapi bab tauhid jangan. Macam mana hantar Tuhan ada? Ustaz Siddiq kata ada. Duk pegang sampai mati Ustaz Siddiq.
Masa tuan-tuan nak mati, ada main apa lagu saya. Duk sila di hujung kepala. Buka lagu saya. Gigi rompak. Macam saya betul. Aku nak buat sekarang. Aku silap bajak hang dulu ni. Kita pun ikut kumpul. Sebab tu bab akidah kita ada pegangan kita sendiri. Siapa main kecoh kita tetap dengan pegangan kita. Sebab kita berdalil. Itu dia. Apa dalil dia? Dalil yang paling hebat. Iaitu makna kata firman Allah lah. Itu dia. Sebelum dalil itu, maka kita tengok dulu mustahil. Ya, itu dia. Mumasalatuhu lil hawadis. Artinya bersalahan bagi segala yang baru. Iaitu mustahil. Lawan dia tu. Lawan mukhalafat. Mumasalatuhu lil hawadis. Bersamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu mustahil. Wujud artinya ada. Lawannya adam, tak ada. Wajib ada, mustahil, Tuhan tu tak ada. Tak terima akal, Tuhan tu tak ada. Tak terima pada akal, Allah tu serupa dengan makhluk. Bila Tuhan serupa dengan makhluk, makhluklah Tuhan. Bukan Tuhan. Pasal apa? Mina dengan beda, serupa. Pasal sama-sama perempuan. Mat dengan Abu. Pasal apa serupa? Dia pasal sama-sama lelaki. Apa ada pada Mat, ada pada Abu. Apa ada pada Mina, ada pada beda. Tu kata serupa. Apa ada pada Tuhan, tak ada pada makhluk. Sebab dia bersalah. Wajib Allah mukhalafah, mustahil tak terima pada akal, mumasalatu. Berserupa Tuhan dengan makhluk, tak terima akal. Mustahil. Kadang orang tanya pula. Dah wajib sudahlah duk mustahil. Buat apa? Kadang-kadang pun memain kan. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Wajib ada, betul ada. Tuhan ni ada, kita ada. Ada nak peleceh sifat 20 tu. Ulama buat tu ada pasal. Sebab dalam Quran, Tuhan sebut dua-dua. Bila sebut masalah akidah, Tuhan sebut dua-dua. Iman, kufur. Wajib, mustahil, haram. Kan? Wajib, Tuhan sebut mustahil. Amar makruf, Tuhan sebut nahi mungkar. Tuhan sebut betul, Tuhan sebut yang tak betul. Tuhan sebut Nabi Musa, Tuhan sebut Fir'aun. Sebut Ibrahim, sebut Namrud. Sebut Nabi Muhammad, sebut Abu Jahal. Dua-dua sebut. Ambil yang betul, tolak yang salah. Itu cara dia. Bila kita mengaji usuluddin, wajib, Tuhan sebut mustahil. Isbat yang wajib, nafi yang mustahil. Sebut masalah bab pekah, Tuhan sebut makna kata yang baik, Tuhan sebut yang buruk. Ambil yang baik, tolak yang buruk. Tasawuf macam tu lah. Sebut ikhlas, Tuhan sebut riak. Ambil ikhlas, tolak riak. Jangan kita ni, makna kata semayang. Arak pun minum. Lamau. Semayang. Tolak arak. Betul. Ni buat dua-dua. Semayang pun semayang, buka aurat pun buka. Kan? Masa semayang subuh tu, warak dia, wabar tu, warak bukan main. Keluar pada masjid tu, balik rumah, tukar uniform. Pakai luar pendek, jogging. Tu sampai badak baru, pergi balik. Pergi Pulau Pangkok, pakai sepeda. Tak apa. Kita ada, kita buat yang Tuhan suruh. Gitu. I'tiqad yang betul, tolak yang salah. Kan? Macam Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kan? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah kamu bertawakul, serah diri kamu kat siapa? Hayyal ladzi, Tuhan yang hidup. La yamut, yang tak mati. Hidup Tuhan sebut, mati pun Tuhan sebut. Yang wajib Tuhan sebut, yang mustahil pun Tuhan sebut. Hidup tu wajib. Mati tu mustahil.
Habis Tuhan kamu, Hayyul ladzi la yamut. Yang hidup tak mati, tak mati. Menafikan mati. Bab akidah begitu. Jadi Tuhan kita yang mana? Yang hidup tak mati, yang berkuasa tak lemah. Yang mengetahui tak bodoh. Yang melihat tak buta. Yang mendengar tak pekak. Tak tu mustahil lah tu. Isbatkan yang wajib, tolak yang mustahil. Baru tahqiq. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Tuhan sebut siapa yang pegang iman kuat. Iaitu orang yang beriman dengan Allah, kufur dengan taghut. Tolak taghut, tolak berhala. Beriman dengan Allah. Jangan berat. Allah pun beriman, berhala pun beriman. Tak mau. Nak nafi tu kena tahu lah dia tu mustahil. Itu cara-cara kaedah yang Tuhan sebut dalam Quran, masalah akidah. Kita pun pegang. Wajib. Yang wajib kita isbat. Kita terima tetap di hati kita. Yang mustahil kita tolak. Itu gunanya Tuhan sebut. Orang tanyalah kita. Tanya kita. Ustaz ada isteri ya? Kan? Saya boleh kata saya ada isteri. Tapi kita kata aku tak ada isteri. Melainkan satu. Nak abang isi kita satu ya. Itu kereta siapa? Itu kereta saya. Boleh. Itu kereta siapa? Tidak ada kereta. Melainkan kereta tu yang kata aku. Nak abang satu tu ya. Jadi dalam kaedah-kaedah tu, isbatkan yang wajib, tolak. Aku tetap dengan perjuangan ini. Aku tidak akan mengikut perjuangan yang lain. Aku tetap beriman dengan Allah Ta'ala. Aku akan kufur selain daripada Allah. Nak sebutkan tahqiq tu. Sebab tu dia guna kalimah La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Makna kita bertuhankan Allah saja. Yang tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, kita takkan beriman. Kita hanya beriman kepada Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Yang lain kita tolak. Itu dia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Artinya, tiada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi. Laisa, tidaklah Allah itu kamitslihi. Sepertinya Allah. Syai'un oleh sesuatu. Sesuatu itu tak menyerupai Allah Ta'ala. Maka tak boleh kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk dalam apa bentuk sekalipun. Seperti yang digembar-gemburkan sekarang ni. Itu kita kena jaga. Ulama susun sifat 20 ni cantik dah. Teratur elok dah. Tak payah dia rongkai-rongkai. Saya duduk bimbang dalam sekolah kerajaan hari ni. Tak ada. Sifat 20 dah tak ada. Kita duduk ralik hilang tu sifat 20. Yang buat main faham Ibn Taymiyah. Rububiyah, uluhiyah. Saya tak menentang rububiyah, uluhiyah. Tapi saya menentang cara pendekatan dia bawa. Allah Ta'ala ni bersifat mentauhidkan Allah segi rububiyah. Sampai dia kata orang kafir pun segi rububiyah. Mereka percaya kat Tuhan sebagai Rabb. Dalilnya, laisa kamitslihi syai'. Dalilnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Iza ta'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau kamu tanya mereka, siapa menjadikan bumi? Orang kafir kata Allah. Mana orang kafir tu beriman dengan Allah? Mana ada iman? Mereka syirik, sikit pun tak ada iman. Tuhan dia pun bukan semata-mata Allah. Tak percaya apa pergi tanya. Saya berkawan dengan Cina. Pergi ke laut, tangkap ikan. Tuhan kata menung lain. Jencaru lain. Bawai lain. Kawan dengan Cina tanam sayur. Tuhan terung. Tuhan kacang panjang. Tuhan kacang bendi. Berapa banyak Tuhan. Mana kita tak betul.
Yang mentauhidkan Allah hanya orang Islam. Begitu juga tauhid uluhiyah. Menceritakan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua ni saja tak cukup. Kita kena perinci. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Yang ini dah satu makna perbicaraan tauhid yang lengkap. Yang sempurna. Yang boleh menyelamatkan kita daripada akidah-akidah yang menyesatkan. Di mudah-mudahan peganglah ni sampai mati. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Imam Ghazali pun ikut Abu Hasan Sy'ari tuan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia pun ikut Abu Hasan Sy'ari. Imam besar-besar. Imam Nawawi. Semua imam-imam semua ikut. Hebat-hebat semua. Begitu juga mazhab fiqh. Syafi'i, Maliki, Hambali. Hebat-hebat semua ikut ni. Semua ni. Ini yang baru nak memporak-perandakan pegangan kita. Jadi oleh itu teruslah mengaji, bagi faham elok-elok. Kitab-kitab yang ditinggal oleh ulama terdahulu ni cukup memberi manfaat kepada kita. Baca kita lah ni usaha supaya tumbuh pondok lagi banyak lagi bagus. Tu Ayub Khan tu. Dia orang Pendang, Ayub Khan. Masa dia jadi pengaruh ni duk lawan apa kumpulan ekstremis ni kan. Dia siasat di Wahabi semua siasat. Dia kata apa? Yang selamat pondok. Sekarang ni yang selamat pondok. Di pondok tak ada Wahabi, tak ada Syiah, tak ada liberal. Universiti, sarang dia. Universiti tu sarang dia. Situ ada Wahabi, situ ada liberal, situ ada Syiah. Macam mana anak kita pergi mengaji kat mereka? Kalau dia tak ada persiapan yang sungguh-sungguh. Bimbang. Takut. Dia pun terpengaruh dengan pahaman Syiah, pahaman Wahabi, pahaman liberal. Tahu liberal? Pluralisme. Agama semua serupa. Baru ni buat main satu pahaman, agama semua serupa. Menyambut hari-hari agama sedunia. Kan? Itu yang main timbul itu. Main bulan puasa, dibuka puasa. Di kuil bergali. Saya kata buka puasa saja. Buat-buat. Bayar terawih tu je. Bayar terawih di kuil tu. Yang baru ni budak UAN tuan. Pergi cuci pula gereja apa ke. Cuci pula tokoh Hindu. Apa macam gila. Kita tengok tokoh Hindu. Paling klaim. Minta pelihara akidah kita. Takut. Terpengaruh. Dengan tokoh Hindu. Cantik. Cantik pun tak boleh. Ni pergi basuh, pergi cuci. La ilallah, apa ke benda? Tu Israel. Kita fikir. Ni zaman yang Nabi sebut. Badiru bil a'mal. Kakita'il laylil mudrim. Yusbihu rajulan mu'minan. Yamsi kafiran. Jaga-jagalah, bersegeralah kamu pada amal ibadat. Sebelum datangnya fitnah yang dahsyat. Ketika itu berpagi-pagi orang beriman, petang-petang dia kufur. Petang-petang beriman, pagi-pagi kufur. Mereka menjual dunia. Menjual agama dengan dunia yang sikit. Jadi sebenarnya kita boleh rejab ni. Biasanya pondok macam tu. Saya duduk pondok dulu. Biasanya masuk rejab, mula puasa. Rejab, Syakban, Ramadan. 3 bulan straight. Lepas raya, puasa 6 hari. 3 bulan, 6 hari. Saya nak ajak mai kita bakal puasa. Pasal apa? Pasal bulan Rejab dan Syakban ni, bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syakbana. Ya Allah Tuhanku, berkatilah aku di bulan Rejab dan bulan Syakban. Wa balighna Ramadan. Sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Pasal apa minta sampai bulan Ramadan? Pasal bulan Ramadan bulan yang cukup hebat. Nak sebut tak tahulah. Kan? Man hadaral majlisal ilmi fi Ramadana katabahu ta'ala lahu bi kulli khadamin. Bi kulli khadamin ibadatu sanah.
Siapa mengaji, menuntut ilmu di bulan Ramadan, setiap langkah dia pergi majlis ilmu tu satu langkah ibadat. Ibadat tu sana setahun ibadat. Daripada rumah kita main berapa? Berapa langkah? 100 langkah. 100 tahun ibadat. Mana ada daripada rumah lompat seketui ke tu? Balik lagi. Besar pahala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ni lebih baik pada 1000 bulan. Kalau kita ibadat malam tu, ibarat ibadat kita 83 tahun. Umur kita pun tak sampai 80. 83 tahun siang puasa, malamnya mendirikan malam. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar. Jadi kita yang berumur ni, elok sangatlah. Tanamkan azam, aku tahun ni nak buat sungguh-sungguh. Minta Tuhan sampaikan kita bulan Ramadan. Jangan sampai saja tak buat apa. Bukan dia Ramadan, bukan puasa Ramadan, pasar Ramadan. Dia Allah bila puasa saja pasar Ramadan. Rembiang sampai tak celui. Tahu rembiang? Kiri kanan penuh. Boom, Kedah Raya. Mula-mula hentam laksa. Satu plastik besar. Lepas tu bihun sup. Last sekali cakotiau. Tak makan dia terkembang. Sengkak perut tu. Tuna yang nyok 1 jam. Lengkap macam ulat sawah. Isteri kata, bang, tu, azan tu, tarawih. Cakap pun tak larat. Isteri dia pergi, dia takut isteri dia barak, dia pun start motor pergi. Penuh orang masjid, dia nak masuk tak boleh duduk belakang. Kena malam tu, budak 18 tahun hafal Quran. Baca 1 juzuk, dia duduk belakang, dia beletiak dalam perut. Haram jadah budak ni. Nak menunjuk kat orang hafal Quran. Padahal dia tak dapat apa-apa. Kita nak buat tu sungguh-sungguh. Saya nak sebut key dia. Kalau kita betul-betul nak mendirikan malam Ramadan. Kunci dia apa? Yang pertama, jaga seluruh anggota kita ni. Kita puasa tiang hari, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Jangan duduk merepek-merepek, mengumpat-ngumpat semua. Tak mahu ni. Lepas tu, jaga betul-betul ketika berbuka puasa. Ketika buka tu, jaga betul-betul. Buka tu menentukan kita macam mana ibadat kita. Wa iza sumta fanzur alai syai'in tuftir. Bila kamu berpuasa, kamu tolong amat-amati dengan apa kamu berbuka. Buka puasa mesti makanan yang halal. Jangan makan yang syubhat ataupun haram. Halalan, halal satu, thayyiban dua. Depa pun dapat sijil halal. Tapi yang buat orang kafir. Kita benda tu halal, masakan tu oleh wanita solehah. Yang menutup aurat, yang sembahyang tak tinggal. Isteri kita tu. Jangan duk gemak sangat makanan luar. Beli. Lepas tu yang muslimat pula, bila masak-masak jaga. Kadang-kadang kita tak perasan. Tomeh gulai. Gulai dah ni. Don karapole pula tak ada. Cepat mat karapole. Bak pun begitu. Karapole orang. Tak minta izin. Karapole haram. Don pandan, Sarawak. Benda-benda ni kena jaga betul-betul. Mana makanan halal. Pasal Tuhan kata, kulu minat tajibat wa'malu salihah. Makanlah yang halal-halal baik-baik. Baru kamu boleh kerja amal soleh. Nak mendirikan malam, dia punya ilmu penting makanan halal. Satu. Yang kedua, makan jangan banyak. Minum jangan banyak sangat. Minum, makan banyak, mati hati. Siapa kata? Nabi kata. La tumitul khalba bikasratit ta'am wasyarab. Jangan matikan hati dengan banyak makan, banyak minum.
Makan banyak, buka puasa banyak, minum banyak, hati mati. Hati mati tak boleh bangkit malam. Kita nak buat sungguh-sungguh ni. Kod ni Ramadan terakhir untuk kita. Ramai kawan-kawan kita tahun lepas ada, tahun ni tak ada. Mati ya. Kita mana nak tahu. Tahun depan kita belum tahu, kita boleh jumpa. Kita anggap ni Ramadan terakhir untuk kita. Kita nak buat sungguh-sungguh, elok-elok. Nak mendirikan malam. Nak sembahyang tahajud, nak bertadarus Quran, nak berzikir, istighfar dan sebagainya. Jadi jangan makan banyak. Makan jangan sampai lapar, sakit perut nak ibadat tak boleh. Makan jangan sampai kenyang hingga tak boleh buat ibadat. Sederhana je makan. Untuk itu kita kena latih sejak Rejab lagi dah. Dan kalau Rejab kita berpuasa, Syakban kita puasa, Ramadan kita dah steady. Macam kita masuk pertandingan lawan lari. Sini pun pergi Serdang lawan lari. Kan? Kita kena train dulu. Training 2-3 bulan sebelum tu. Jogging pelan-pelan. Pagi, petang, berlari. Bila hari berlari tu, steady lah kita. Ni tak training. Hari lari tu baru nak lari. Sampai kat tu apa nama bekas tu, rebah. Pasal dia tak training. Dia tak training bulan Rejab, bulan Syakban. Mai Ramadan, baru puasa. Lebih. Belengkak berjalan budak sawah. Tu jadi pasar Ramadan tu. Tak jadi puasa Ramadan. Jadi kita kena train. Tak mau buat banyak, buatlah seminggu ke 2 minggu. Masuk bulan kedua, Syakban, lebih sikit. Perut kita dah didik. Menerima makanan yang kurang. Pasal kunci nak buat ibadat, makan kena kurang. Jangan makan banyak. Sebab Nabi kata, fa'innal qalba kazar'i. Sesungguhnya hati macam tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Yamutu iza kasura alaihal ma'. Pokok ni mati bila air banyak sangat. Sawit pun tenggelam 3-4 bulan, dia pun mampu. Hati kita mati dengan sebab banyak makan. Nak makan ala kadar. Training lah. InsyaAllah. Jadi bila kita puasa bulan Rejab Syakban, paling tidak kita makan sok. Makan sok tu buatlah. Bayanglah tahajud, bacalah Quran. Cuma nasihat saya, kita suami isteri. Kita pun dah tua, isteri pun dah tua, anak-anak dah tak ada, duduk berdua. Macam mana nak puasa yang betul? Puasa siang, malam bangkit makan sok. Bila bangkit tu, jangan duduk sibuk dengan masak. Pangat-pangat lebih kurang sudahlah. Leluk kemarin tu, leluk subuh. Buka puasa tu, pangat-pangat Tapi nasi tak boleh. Nasi pangat tak lebih. Sejuk gedi tak boleh. Dia kena nasi baru. Beli periuk kecil-kecil, yang kecil lah. Yang besar-besar, kecil-kecil lah. Satu pot untuk 2 orang suami isteri. Bangkit pukul 4 pagi tu. Pangat-pangat. Jangan habis masa dengan masak. Pergi masa lebih kurang 5 minit dah. Basuh berai. Buah ayam, ikut sukatan. Petik Swiss. Swiss dia ada 2 tau. Satu Swiss kat dinding. Satu Swiss kat periuk. Dia pergi petik Swiss dinding. Periuk tak petik. Nak makan sok lah. Tak masak lagi. Pastikan petik tu Swiss tu. 2 Swiss petik. Tengok 2 menyala. Okey. Ambil wuduk sembahyang. Mayang tahajud, mayang sunat apa, tasbih, buatlah. Apa nak buatlah. Lepas tu 5.45 berhenti semayang. Makan lah. Imsak 6 suku atau 6.10. Sempat lah tu kan lah. Elok-elok lah masa time dia. Imsak, elok lewatkan. Buka puasa, elok disuruh segerakan. Kan? Lepas tu, siap-siap main surau lah. Main masjid. Itulah cara hidup kita. Tiap-tiap malam. 30 malam. Tiap-tiap malam kita buat macam tu. Salah satu mesti kenal atau hadiah ni. Kalau boleh, 20 ke atas tu, 21 sampai 30. Yang tu bagi lebih sikit. Kalau kita bangkit pukul 4 pagi, 20 ke atas, pukul 3.30 pagi. Awal lagi. Kenapa bangkit waktu tu? Waktu tu Tuhan turun. Bukan pada Tuhan turun macam mana? Rahmat Allah
mencurah-curah pada waktu itu. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni sehingga 1/3 akhir malam. 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Itu Tuhan turun, rahmat Allah mencurah-curah. Fayaqulu, Allah berfirman, "Mayad'uni fastajiba lahu." Siapa antara kamu yang nak berdoa? Berdoa, aku nak mustajabkan doa kamu. Tuhan perkenan doa kita. Doa lah. Minta matilah iman. Matilah keadaan yang baik. Allah maja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari aku bertemu kau. Yakni hari aku mati itu. Wa anta radin anna. Hari itu kau redha tu. Kita mati, Tuhan terima dengan penuh redha. Minta macam tu. Minta yang baik-baik, yang elok-elok. Tuhan janji, aku akan makbul doa orang yang berdoa waktu tu. Wa man yas'aluni fa'uti'ahu. Siapalah yang nak minta, aku nak bagi. Wa man yastaghfiruni fastaghfiralahu. Siapa nak doa aku. Siapa nak minta ampun, aku nak ampun dosa dia. Itu waktu doa cukup mustajab. Wah, bangkitlah. Sampai habis. Nabi 20 kata dia tak duduk rumah. Dia duduk di masjid. Iktikaf. Dekat-dekat nak mati sepanjang 30 Ramadan. 30 hari Ramadan. Baginda tak tidur di rumah. Dia iktikaf di masjid. Kita buat betul-betul 1 sampai 30. Kena. Salah satu mesti kena. Layatul Qadri khairun min alfisah. Layatul Qadar tu lebih baik pada 1000 bulan. Inilah peluang kita yang datang ni. Itu yang kita minta. Wa balighna Ramadan. Minta sampai bulan Ramadan tu. Buatlah ni tu. Kalau kita mula baca Quran, mula bangun malam, mula berpuasa, Rejab, Syaban, Mei Ramadan, licin dia perjalanan kita. InsyaAllah mudahan. Jadi di pondok-pondok biasanya macam itulah. Pondok saya pun kita buat macam itulah. Tiap-tiap tahun ni pun kita buat benda yang sama. Antara agenda kita, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, kita buat tahlil arwah. Selama 3 bulan. Tiap-tiap hari. Jadi kita pelawar kepada semua umat Islam yang ingin menyertai, bagi nama kat kita. Kita nak niatkan, nak ingat, nak niat, nak sebut nama arwah-arwah. Seperti mak bapak kita yang telah pergi meninggalkan kita, tok wan kita, tok kita, tok wan kita, adik-adik kita, saudara mara kita lah. Mereka-mereka ni yang telah pergi meninggalkan kita berada di alam kubur, laksana orang yang lemah di lautan. Kapal panggil minta bantuan orang darat. Kita yang duduk di darat di dunia ni, campaklah apa yang boleh. Kan? Sabut ke, pelampung ke untuk bantu mereka. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan tahlil ni, boleh sikit banyak membantu mereka di sana lah. Jadi kalau muslim-muslimat berhajat, tempat jualan tu ada borang dia, tulis nama saja. Bagi balik borang tu kat kita, kita akan niatkan sepanjang 3 bulan kita buat tahlil ni. Kita dah mula dah. Sekarang ni pun dah 10 berapa rejab lah. Tu mula Rabu ngambil, dah masuk 9 hari kita ni. Sat sangat berlalu. Kalau ingin nak bersedekah, boleh juga bagi sumbangan sedekah untuk kita gunakan duit tu untuk memberi makanan-makanan untuk warga pondok berbuka puasa dan makan sup. Buka pondok tahfiz, lebih kurang ada 200 orang pelajar. Yang ramai tahfiz lah 150 orang lelaki-lelaki perempuan. Pondok ada lebih kurang 50 orang. Jumlahnya lebih kurang 200 orang lah. Jadi sumbangan-sumbangan itu tak kisahlah banyak mana yang ikhlas, kita akan gunakan untuk jamuan berbuka puasa dan juga bersahur. Pelajar pondok dan tahfiz di madrasah kita lah. Siapa yang berhajat bolehlah berbuat demikian. Jadi kok sadar nak soal, nak tanya. Terutama sifat 20 tadi. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kut ada yang tak faham. Saya rasa faham dah habis tu. Faham dah. Ataupun kalau segar apa semua, lain kali boleh tulis. Saya mai bagi kertas. Pasal dia ni, dia tak boleh nak agak-agak. Bab akidah tak boleh agak-agak. Kena yakin sepenuhnya. Bila nak yakin sepenuhnya, kita kena faham.
Bila faham sepenuhnya, baru boleh yakin sepenuhnya. Bila kita duk confuse, bunyi kat lagu ni. Lagu-lagu tak mau. Lagu ni, lagu tu tak mau. Nak faham bagi elok. InsyaAllah mudahan. Itu saja. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kehilangan. Kehilangan seorang lagi ulama. Tu ayah Tuan Guru Haji Muhammad Isa bin Yahya. Anak murid pada dia ni mengaji di Mekah, mengaji di Petani, orang alim. Dia pada Greek. Jadi masa hidup dia, saya alhamdulillah diizin oleh Allah. Kami pergi ziarah dia. Saya bawa anak murid. Saya bawa guru pergi ziarah dia. Dia ni Syekh Tarikat Syatariyah. Jadi kita terima ijazah daripada dia. Dan ada doa-doa yang dia bagi kat kita. InsyaAllah saya baca dan penutup ni mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin 'anna. Waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bi salihin. Waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lilmuslimin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.